kita masuk matan yang ke-5. Yang keempat kan yang 5. Kita mula dengan matan Al-Mursyidah. Kemudian matan ke-6 Ustaz. Yang ke-6 ya. Yang ke-6. Betul Ustaz, 6. Yang ke-6. Okay, alhamdulillah. Okay, matan kita pada hari ini iaitu Aqidatu Ahlil Islami lil Imam Al-Haddad. Ya. Aqidah umat Islam. Aqidatu Ahlil Islam lil Imam Al-Haddad. Sebenarnya matan ini tidaklah wujud secara berasingan sebagaimana dalam dalam nota kaki dijelaskan matan ini asalnya sebahagian dari kandungan kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah, An-Nasaih Ad-Diniyah, wa Al-Wasaya Al-Imaniyah. Namun kemudiannya dicetak dan diterbitkan sebagai matan berasingan oleh beberapa penerbit. Maka timbul persoalan daripada mana tajuk ini, Aqidah Ahlul Islam ini. Iaitu anda ambil daripada naskah yang diterbitkan dan disyarah oleh bekas mufti Mesir, iaitu Al-Alamah Hasanain Muhammad Makhluf. Ini salah seorang mufti Mesir yang agak terkenal satu ketika dahulu, dan boleh rujuk datanya dalam internet insya-Allah. Jadi dia ada mengeluarkan naskah berasingan diterbitkan oleh Maktabah Al-Hidayah tahun cetakan yang ke-6 tahun 93. Maknanya Aqidatul Ahli Islam, diberi tajuk Aqidah Ahlul Islam lil Imam Syekhul Islam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini. Jadi pengarang matan akidah ini wafat pada tahun 1132 Hijrah. Lebih kurang 300 tahun yang lalu lah, Imam Al-Haddad. Dan naskah ini wa ma'hu mukhtasar syarh Al-Alamah Hasanain Muhammad Makhluf, Mufti Adiyar Mesriyah. Jadi kita ambil tajuk itulah Aqidah Ahli Islam. Berkata Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang wafat pada tahun 1132 Hijrah. Kata dia, hadhihi aqidatun wajizatun jami'atun nafi'atun. InsyaAllah ta'ala ala sabilil firqatin najiyati wahum ahlus sunnati wal jama'ati wa sawadil a'zami minal muslimina. Inilah kita buang matan. Inilah matan akidah yang ringkas, yang akidah wajizatun ringkas, jami'atun yang menyeluruh, nafi'atun yang memberi manfaat dengan izin Allah, insya-Allah dengan izin Allah, ala sabil firqati yang berlandaskan manhaj al-firqatin najiyah, firqah najiyah, yakni kelompok umat yang selamat dari kesesatan dan juga dari neraka. Ini merujuk kepada hadis Nabi SAW, di mana Nabi bersabda umat dia akan terpecah kepada 73 firqah. 72 dalam kesesatan dan neraka, hanya satu saja dalam kebenaran
dan syurga. Yang satu itu iaitu Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun disebut dalam sebahagian riwayat hadis iaitu golongan yang berada di atas jalanku dan juga jalan sahabat-sahabatku. Dan kelompok teramai umat Islam, as-sawadul a'zam minal muslimin. Ini merujuk kepada satu riwayat hadis, walaupun para muhadisi menyatakan di segi sanadnya hadis itu terdapat masalah, iaitu la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan mensepakati atas kesesatan. Jadi maknanya walaupun mungkin berlaku kesesatan di kalangan umat, tapi aghlabiyah ummah akan berada dalam kebenaran, insya-Allah. Ya. Alhamdulillah wahdah. Segala puji bagi Allah. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan yang satu-satunya. Segala puji milik Allah wahdahu. Ini tertinggal terjemahannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan selawat dan kita mohon dari Allah agar melimpahkan rahmat. Ini selawatlah, makna selawat. Dan keselamatan. Ini salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat-sahabat baginda. Berikutnya, amma ba'du atau wa ba'du, dan berikutnya adalah matan akidah yang kita maksudkan itu, yakni akidah yang ringkas, menyeluruh, bermanfaat, berlandaskan manhaj firqah najiyah. Jadi sebagaimana kita sebut sebelum inilah, tuan-tuan sekalian, menjadi tradisi para ulama yang kita kena ikut, iaitu memulai sesuatu dengan bismillah, dengan muji Allah dan juga dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'lamu, hendaklah setiap dari kita mengetahui, na'lamu, mengetahui, wa nuqirru, dan mengakui, wa na'taqidu, mengiktikadkan, wa nu'minu, serta meyakini, mengimani, serta mengimani, wa nuqinu, meyakini, wa nashhadu, serta bersaksi. Jadi di sini ada beberapa disebut kewajipan yang masuk dalam akidah. Jadi akidah ini bukan saja, akidah Islam ini bukan saja teori untuk difahami, tapi juga untuk yang pertama kata dia hendaklah diketahui, diketahui. Mesti ada ilmu. Akidah yang bersumberkan kepada ilmu. Wa nuqirru, kemudian hendaklah diakui. Nuqirru, iqrar, diakui. Mana kena wujud pengakuan di situ. Wa na'taqidu, diyakini. Yang diyakini ni makna i'tiqad ni itulah jazm qalb. Hati meyakini tanpa sebarang keraguan. Itu na'taqidu. Wa nu'minu, dan nu'minu ay nusaddiqu, hati membenarkan, iaitu hati bersuara. Hati bersuara bahasanya apa yang akan disebut selepas ini semua benar. Semua benar belaka kerana dia datang daripada Allah. Wa nuqinu, yakin. Yakin ni menafikan zan, menafikan syak, dan menafikan waham. Iaitu nuqinu, dia hampir sama dengan na'taqidu lah. Na'taqidu itu hati jazam. Jazam iaitu meyakini dengan sepenuhnya. Itu mana jazam, yang bulat. Yang menafikan jazam iaitu
Zon. Zon ni yakin tapi tak penuh. Cuma dia sebelah yakin itu lagi banyak. Kalau syak 50-50. Waham dia panggil berat belah tidak meyakini. Berat belah tidak meyakini. Bagaimana keyakinan orang Melayu kepada hantu lah. Keyakinan orang Melayu kepada hantu. Bila dia tanya dia, kamu pernah jumpa hantu ke tidak? Dia kata tak pernah jumpa hantu. Habis kamu percaya? Sebab semua orang lain, semua orang pakat kata ada. Jadi dia panggil mungkin 50-50 begitulah. 50-50. Okay. Jadi apa ni, keyakinan tidak boleh bersifat zon pun tak boleh. I'tiqad, benda yang i'tiqad ni dia tidak boleh bersifat zon dan tidak boleh bersifat syak dan tidak boleh bersifat waham. Dia mesti yakin, dia panggil nuqinu, yakin. Mana 100% lah, 100% bulat. Yang tidak ada ruang yang bulat ni maknanya benda bulat ni dia tidak ada ruang untuk dimasuki, itu masuk bulat lah. Keyakinan yang bulat dia penuh. Tidak ada ruang untuk dimasuki kesangsian walaupun 1%. Tapi tak semua keyakinan diterima oleh Allah. Jadi sebab itu dia mesti berpijak kepada ilmu. Dia berpijak kepada ilmu. Okay. Sebab di sana ada keyakinan yang palsu. Keyakinan yang palsu. Dan keyakinan ini tak semestinya tetap. Tak semestinya tetap. Kerana ada kemungkinan berubah. Jadi akidah Islam ini adalah keyakinan berdasarkan kepada ilmu. Itu yang pertama. Dia bagi ma'rifah. Keyakinan yang berpijak di atas ilmu atau ma'rifah. Okay. Kemudian tetap yang tidak akan berubah. Yang tidak akan berubah. Seseorang itu dia akan mati di atas keyakinan itu. Kemudian sifat dia lagi, keyakinan akidah Islam ni menepati yang benar, yang sebenar. Ada keyakinan yang palsu. Sebagaimana orang Kristian, dia bermati-matian meyakini bahasanya Nabi Isa ataupun Yesus itu anak Tuhan. Tapi itu palsu, bohong. Bohong. Jadi sebab itu keyakinan akidah Islam ni di antara cirinya ialah mutabiq lil waqi' ataupun lil haqqi, menepati kebenaran ataupun hak. Dan keyakinan ni pula ada yang betul ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Jadi timbul pula satu perbahasan di kalangan ulama. Apa hukum akidah Muslim, orang Muslim, tapi taklid. Taklid dia panggil. Jadi kata alim ulama kita sah tapi berdosa. Dia tidak sunyi berdosa. Kalau dia boleh belajar. Dia boleh belajar. Ada kemampuan belajar, dia berdosa. Berdosa kerana tidak menuntut ilmu. Tapi akidahnya sah. Jika sekiranya akidah itu menepati yang sebenar. Yang menepati yang sebenar. Tapi kalaulah akidah itu tidak menepati yang sebenar, maka dia tidak sah daripada awal lagi. Jadi sebab itu mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, akidah orang taklid ini, dia meyakini yang benar, sebagaimana akidah Quran dan hadis yang sunnah. Tapi dia taklid, tidak belajar, walaupun dipanggil dengan hujah ijmaliyah sekurang-kurangnya, akidahnya sah, tapi tidak sunyi daripada kegoncangan dipanggil. Makanya mungkin boleh berubah. Jadi sebab itu perlunya belajar. Wa nashhadu, serta bersaksi. Bersaksi ni adalah kita memberitahu orang lain apa yang kita yakini tentang sesuatu. Itu nashhadu. Mana kita, sebab tu syahadah ini dia tak boleh seorang-seorang. Syahadah ini adalah kita mengisytiharkan. Kita mengisytiharkan di hadapan orang lain
apa yang kita ketahui sebagai benar. Itu makna syahadah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa yang kita nak, yang perlu kita ketahui, kemudian kita akui, kita i'tiqadkan, kita yakini, kemudian kita imani, yakni kita benarkan, kita meyakini serta bersaksi itu. Kata dia bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah satu-satunya. Ilahun azim. La syarika lahu. Tiada sekutu baginya. Ilahun azim. Iaitulah Tuhan yang satu-satunya itu adalah Tuhan yang maha agung. Malikun kabirun. Penguasa ataupun pemilik bagi alam ini. Kabirun. Yang maha besar. Yang maha besar bukan dari segi saiz. Kerana saiz itu menggambarkan kepada jauhar ataupun jisim. Allah Ta'ala bukan jisim. Sebab itu kabirun maha besar ni merujuk kepada kedudukan dia, martabat dia, keagungan dia, sifat-sifat dia. La rabba siwahu. Tiada pencipta dan pentadbir selainnya. Itu terjemahan Rabb. Rabb iaitu zat yang mencipta, al-khaliq, al-mudabbir, as-sayyid. Itu makna Rabb. Pencipta, pentadbir, dia panggil pemilik, sayyid, pemilik bagi alam ini. Wala ilaha wala ma'buda illa iyahu. Dan tiada yang berhak disembah melainkan dia. Melainkan dia saja. Qadimun. Kita pembacaan kita ni pembacaan matan. Jadi kita hanya terjemah dan juga hurai sikit-sikit lah untuk sekadar memahami ibarat matan saja. Nanti insya-Allah nanti kita repeat semula, nanti habis 8 matan kita, barulah kita tawasuk ataupun kita perluaskan syarah kita insya-Allah. Itu pun sebenarnya ana rasa tak perlu sangat disyarah. Sebab ibarat itu senang dan sahabat-sahabat maknanya boleh kaitkan dengan mana-mana pengajaran ustaz-ustaz ataupun ulama. Masukkan saja. Itu tujuan matan. Tujuan matan ini adalah kita nak kaitkan dengan segala ilmu yang kita pelajari, boleh kita masukkan di buah matan yang kita hafal. Sebab tu orang dulu menghafal matan. Bila dia menghafal matan, rangka tu sudah ada dalam diri dia. Tinggal lagi nak masukkanlah, nak isikanlah. Kalau perlu diisi, kalau tak perlu isi, tak payah isi. Mana cukup dengan rangka itu saja. Tapi orang hari ini dia dah tak mau hafal matan. Segala ilmu yang dia dapat hilang begitu saja sebab tak ada bekas nak diisi dalam diri dia. Makna dalam diri dia tak ada rumah. Jadi dia lintas sajalah. Ilmu tu hanya melintasi saja. Ilmu hanya melintasi dan diri dia tak tahu nak letak mana. Dia tak bina kerangka dalam kepala dia. Jadi sebab itu orang dulu keistimewaan dia menghafal matan-matan ni. Jadi sebab itu bila dia dapat ilmu yang baru dia tahu. Ini berkait dengan matan ni, kait dengan matan ni. Jadi automatik akan singgah dalam diri dia tu. Matan ini untuk menghafal, ana pun tak hafal, tapi ini maknanya cerita ni teori lah. Teori. Kata alim ulama, nak menghafal matan ni sebenarnya tak perlu kita menghafal. Kita baca selalu je. Sebab tu timbul dinasyidkan, dialunkan selalu. Jadi macam mana kita bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu kita tak pernah hafal pun. Tak pernah orang Melayu menghafal bahasa Melayu. Tapi dia mengingati sentiasa kerana dia sentiasa bercakap, bertutur. Jadi begitulah juga kalau kita matan-matan yang utama. Dan ana mensyurkan matan akidah Ahlul Islam Mahadat ni lah. Tuan-tuan sekalian boleh hafal. Maknanya dia mudah dan dia merangkumi dia panggil matan-matan yang lain dalam bahasa yang
kebetulan Imam Haddad ni dia orang kata apa, selain daripada akidah, dia juga seorang yang berjiwa kesufian. Jadi matan dia ni dia ada orang panggil apa, ada zauq yang tersendiri dia panggil. Kalau kita baca tu macam mana dekat dengan hati kita ataupun dengan rohani kita, insya-Allah. Qadimun azaliyun, teruskan lagi. Dia ini Allah adalah qadim, sedia ada lagi azali. Yang sedia ada lagi azali. Walaupun ada di sana ulama membezakan sifat qidam, qadim daripada sifat qidam, azali daripada sifat al-azal. Ada ulama bezakan qadim, walaupun secara umumnya sama, macam ar-Rahman, ar-Rahim, daripada rahmah. Tapi ada sikit perbezaan. Tapi ada ulama yang katakan bahawasanya qadim dengan azali ni dua istilah yang sama. Jadi kita menganggap bahawasanya kewujudan dua-dua ini adalah sebagai takkid. Yang qadimun azaliyun, dan itu lebih mudahlah bagi kita nak faham. Anda sendiri pun cuba rujuk beberapa kitab, nak melihat perbezaan qadimun azali, perbezaannya agak dipanggil seni, agak seni. Jadi asalnya kita orang awam ni tak perlu sangatlah nak tawasuk dalam falsafah tu, nak membezakan di antara qadimun azali itu. Jadi maka lebih senang kita faham, maknanya qadimun azaliyun, dua kalimah yang beri makna yang sama. Jadi dibawa kedua-dua sekali untuk memberi faedah takkidun. Dia adalah qadim lagi azali. Yakni sedia ada, yang senantiasa dalam keadaan sedia ada. Daimun abadiyun, berterusan lagi abadi. Samalah abadiyun, mana abadilah, tidak ada penghujung. Nanti ada penghujung, abadi. Kekal abadi. Dalam bahasa kitab biasa disebut baqa. La ibtida'a li awwaliyatihi. Li awwaliyatihi. Tiada permulaan bagi awalnya. Dalam hadis Nabi menyebutkan laisa qablahu syai'. Huwal awwalu, Tuhan yang maha awal, yakni tidak ada yang mengatasi kewujudannya sesuatu pun. Dialah yang mula-mula ada, kerana kewujudannya tidak ada permulaan. Yang lain itu semua makhluk dia ada permulaan. Tiada penghujung bagi akhirnya. Walantiha'a li akhiriyatihi. La ni la nafal jins. La nafiyah, menafikan semua. Apa saja makna intihak, pengakhiran ni, atau penghujungnya tidak ada bagi Allah. Walantiha' li akhiratihi. Tiada penghujung bagi akhirnya. Maknanya Allah ni tidak ada pengakhiran, itu maksud dia. Allah tidak ada pengakhiran. Ahadun samadun, dia Maha Esa. Samadun, tempat bergantung sekalian makhluknya. Sekalian makhluk menjadi tempat tuju sekalian makhluk untuk mendapatkan hajat dan keperluan masing-masing. Sebagaimana Imam Ibnu Athaillah dia menyebutkan dalam hikamnya, dia kata ni'matani, ada dua nikmat dia panggil. Ma kharaja mawjudun anhuma, sebarang kewujudan selain daripada Allah tidak akan dapat keluar daripada dua nikmat ini. Jadi sebab itu kita ni kena sentiasa bersyukur kepada Allah. Jangan bersyukur mana tidak ada maknanya tidak ada penghujung syukur kepada Allah ini. Dan kerana setiap makhluk termasuk kita senantiasa tertakluk dengan dua nikmat. Wala budda likulli mukawwanin minhuma. Dan tidak daripada segala kejadian daripada dua nikmat ini, iaitu ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Nikmat kejadian dan juga nikmat penerusan. Kita jadi kerana Allah yang berikan, dan kita terus hidup, al-imdad, mana berterusan kita dalam kehidupan ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam matan ni dia menyebutkan bahawa as-samad. Allah ni
tempat bergantung sekalian makhluknya. Walam yalid, lam yalid walam yulad. Tiada beranak, lam yalid, mana dia tidak bapa dan tidak ibu. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Dia bukan anak. Ini menolak akidah Kristian. Benda Kristian yang menyatakan bahawasanya Tuhan itu ada anak. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Walam yakun ahadun lahu kufuwan. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Dan tiada seorang pun yang kufu, yang setara dengannya. Ini semua ini, yang ini. Ya. Ini Qul wallah, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. La ibtida'a li awwaliyatihi wal intiha' li akhiratihi. Ini surah Al-Hadid. Wal awwalu wal akhiru. Wal awwalu wal akhiru. La syabiha lahu wala nazira. La syabiha lahu wala nazira. Wa laysa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Nah, tiada baginya keserupaan dan tiada pula tandingan. Tiada yang serupa dengan dia dan tiada yang dapat menandinginya. La syabiha. Tiada sesuatu pun yang sepertinya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini juga ayat Quran. Wa sami'ul basir. Ya. Jadi menunjukkan bahawasanya walaupun Allah Ta'ala ini, walaupun dia tidak ada yang serupa sepertinya, tapi jangan sampai kita menafikan dia ada sifat. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir. Ini menolak ahli falsafah. Ahli falsafah, kalau kita biasa mengaji, ahli falsafah mereka pandangan bahawasanya alam ini tidak lagi berada di bawah kawalan Tuhan. Dia adalah limpahan, datang daripada limpahan Tuhan. Tapi dia bergerak dengan undang-undang yang sendiri. Dipanggil undang-undang alamiah. Itu dia panggil istilah semula jadi itu. Ingat maknanya alam dia panggil. Alam semula jadi dia panggil. Alam semula jadi. Maknanya dia berjalan mengikut yang asal yang dijadikan. Tapi Al-Asy'ariyah dia menyatakan bahawa alam ini setiap detik itu adalah kejadian Allah yang baru. Bukan penerusan daripada yang lama. Yang setiap detik alam ini adalah dipanggil kejadian Allah yang baru. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ini kita panggil dia ini adalah mudabbir. Dia mentakbir. Dia mentakbir. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Ar-Raqib yang mengawasi, Asy-Syahid yang menyaksikan, Al-Hafiz yang menjaga. Jadi menggambarkan bahawasanya perjalanan alam ini setiap detiknya adalah bergantung kepada Allah. Setiap detiknya adalah bergantung kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu Imam Ibnu Athaillah tadi dia kata nikmat Allah ini, maknanya setiap kewujudan ini bergantung kepada dua nikmat Allah. Bukan nikmat ijad, maknanya Tuhan ni bukan mengadakan saja, tapi al-imdad. Maknanya nikmat iaitu untuk meneruskan kewujudan alam ini. Jadi kalau Allah Ta'ala membiarkan alam ini berjalan dengan sendirinya, tidak akan berlalu sedetik walaupun sedetik, melainkan alam ini akan musnah dan juga binasa. Jadi itu dipanggil Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar, dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa annahu ta'ala muqaddasun 'anil zamani wal makani. Kita meyakini bahwasanya dia, yakni Allah, yang bebas dari waktu dan juga ruang. Yang bebas daripada waktu dan juga ruang.
Ani zamani wal makani. Kalau tuan-tuan parti mana-mana matan akidah Asy'ariyah, dia tak akan tinggal yang ni. Ya Allah Ta'ala ini bebas daripada terikat dengan waktu dan juga ruang. Ya, daripada terikat dengan waktu dan juga ruang kerana dia bukan jisim. Ya, kerana dia bukan jisim. Yang jisim ini, apa makna jisim? Jisim ni adalah kewujudan yang yang apa ni mengambil ruang dan waktu. Itu makna jisim. Dia mengambil ruang dan juga waktu. Jadi kerana itu bila-bila masa pun kita bersembang dengan orang, kita akan tanya dua benda ni. Kamu tinggal di mana? Itu merujuk pada ruang, tempat. Jadi bila dia kata saya orang Perlis. Jadi kita gambarkanlah utara dia panggil utara Malaysia. Kalau kita saya orang Johor, mana selatan Malaysia. Ya, kamu okey, kamu lahir bila? Itu waktu. Dia mati bila? Waktu. Kamu sampai bila? Okay. Kamu akan tinggal di sini sampai bila? Itu maknanya manusia ini dia sentiasa berada dalam ruang dan juga waktu. Bukan dekat manusia semua alam ini. Jadi Allah Ta'ala bebas di ruang dan waktu kerana ruang dan waktu ialah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Kalau kita kata Allah ini terikat dengan ruang dan waktu, bermakna kita menafikan qidam dan juga baqa. Qidam juga baqa. Kerana dia panggil Allah Subhanahu Wa Taala ni, kerana waktu dan ruang itu ciptaan. Dulu dia tidak ada. Dulu tidak ada masa dan tidak ada tempat. Dia hanya ada apabila Allah Ta'ala yang menciptakan. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala itu terikat dengan masa dan juga tempat, bermakna dia pun macam masa dan tempat lah. Iaitu ada permulaan. Dan dia akan ada pengakhiran. Kerana ruang dan masa ini akan ada pengakhiran dia, iaitu kiamat nanti. Jadi sebab itu akidah Asy'ariyah. Wa an musyabihatil akwan, serta bebas dari persamaan dengan alam kejadiannya. Al-akwan ni al-kaun, jamak ber al-kaun, itu kejadian. Jadi sebab itu dalam Al-Maturidiyah, akidah Maturidiyah, di antara sifat Allah at-takwin. At-takwin iaitu dia sifat menjadikan. At-takwin dia panggil. Maka dengan sebab dia ada sifat menjadikan, maka timbullah kejadian. Kejadian ni sama ada berupa waktu ataupun ruang dia panggil. Kejadian sama ada yang bersifat waktu ataupun ruang, peristiwa-peristiwa. Sama ada benda, peristiwa, semuanya tidak lari daripada waktu dan juga ruang. Dia tidak dilingkungi wala tuhitu bihi al-jihatu. Di mana dia tidak dilingkungi mana-mana arah. Dia tidak dilingkungi mana-mana arah. Arah ni ada 6 lah. Atas, bawah, kiri, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi mana-mana satu pun tidak. Allah Ta'ala tidak dilingkungi oleh mana-mana arah dan tidak dikenai sebarang peristiwa. Wala ta'tarihil al-hadisat. Sama ada macam kita lah, manusia ni. Ada waktu sihat, ada waktu sakit, ada waktu panas, ada waktu sejuk. Jadi Allah Ta'ala tidak dilingkungi oleh sebarang peristiwa. Sebaliknya dialah yang mentakdirkan segala peristiwa. Mustawin ala arsyihi ala al-wajhi alladhi qalahu. Dia beristiwa. Kita meyakini bahawa dia beristiwa di atas arasnya sebagaimana difirmankannya dan dengan maksud yang dikendakinya. Wa bil ma'na alladhi aradahu istiwa'an yaliqu bi'izzi jalalihi. Istiwa
yang layak dengan kemuliaan zatnya. Izzi jalalih. Yang sesuai dengan kemuliaan martabatnya. Wa ului majdihi. Dan ketinggian namanya. Wa kibriyaihi. Dan kebesaran namanya. Jadi maknanya, kalau kamu nak takwil, nak tafsir, kena tafsir sesuai dengan kemuliaan martabatnya, ketinggian namanya dan kebesarannya. Dan nak fahami, maksud istiwa ni pun mesti difahami dengan kemuliaan martabatnya, ketinggian namanya dan kebesarannya. Kalau tidak, memadai dengan kita tafwid dipanggil. Kalau kita rasa, kalau kita menghuraikan, maka mungkin menjatuhkan martabat Allah, maka tak perlu hurai. Sebaliknya kita menyerahkan saja makna kepada Allah sebagaimana yang dipegang oleh Imam Al-Haddad. Iaitu kata dia beristiwa di atas arasnya sebagaimana difirmankannya. Kerana dia sendiri yang sebut, tsumma stawa al-arsy. Dan dengan maksud yang dikenakinya, iaitu istiwa yang sesuai dengan kemuliaan martabatnya, ketinggian nama dan kebesarannya. Ya. Ini dia panggil mazhab Asy'ariyah tafwid. Kalau satu lagi mazhab khalaf, tafsir dia panggil, takwil. Dia panggil takwil. Iaitu istiwa dengan makna dia memerintah. Dia mentakbir arasnya. Mentakbir arasnya. Bagi menggambarkan bahawasanya Allah, dia bukan hanya mencipta, tapi dia mentakbir. Jadi arasnya adalah makhluk Allah yang paling besar. Kalau makhluk Allah yang paling besar, yang dipanggil tak tahulah berjuta-juta, ribuan juta kali ganda berbanding dengan langit dan bumi ini. Alam langit dan bumi ini terlalu kecil dibanding dengan arash. Tapi Allah Ta'ala kata, kalau kita nak pakai makna takwil lah, tafsir, summa stawa al-arsh, istawum summa stawla. Kemudian Allah telah menjadikan sekalian alam ini, dia beristiwa atas arashnya. Yakni dia mentakbir arashnya dengan zatnya sendiri. Dan bukan dia menyerahkan kepada malaikatnya dan sebagainya. Tidak, malaikat itu diarahkan Allah. Tapi semua bukan malaikat yang mentakbir sebenarnya. Malaikat ini menjalankan arahan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ditakbir sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikawal sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau arash yang begitu hebat ditakbir oleh Allah, maka lebih-lebih lagi lah yang lebih kecil daripada itu. Daripada arash itu. Itu makna summa stawa al-arsy. Tapi Imam Al-Haddad dia lebih menekankan mazhab salaf iaitu tafwid. Kita membaca ayat itu, meyakininya, tidak menafikannya. Adapun maknanya ialah kita menyerahkannya mengikut maksud yang dikehendaki oleh Allah. Dengan makna istiwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tidak terjemahkan bersemayam. Karena bila sebut bersemayam itu sudah tafsir dia panggil. Dan kita khawatir, bimbang takut terjemahan bersemayam itu tidak tepat dengan makna istiwa. Dengan makna istiwa yang dikehendaki oleh Allah SWT, maka kita kekalkan dengan makna istiwa. Kemudian ditanya kepada kita, istiwa itu makna apa? Wallahu a'lam. Wa annahu ta'ala qaribun min kulli mawjudin. Kita meyakini bahawa dia hampir dengan segala kewujudan. Dia hampir dengan segala kewujudan. Qaribun min kulli mawjudin. Wa huwa aqrabu lil insani min hablil warid. Dia lebih hampir kepada manusia dari urat leher mereka sendiri. Maknanya kita kata hampir, perkataan hampir ni dia nisbi. Contohnya, saya berada hampir dengan kereta. Kereta duduk sebelah kita. Okay. Pen saya ni berada hampir dengan saya. Lagi dekat dengan kereta. Lagi dekat lagi. Saya hampir-hampir memahaminya. Mana tu lagi dekat lagi lah dalam kepala kita. Saya hampir-hampir mengenalinya. Mana lagi dekat lagi sebab
Dia panggil dia membabitkan otak dalam diri kita. Dan Allah Ta'ala menggunakan ungkapan, dia lebih hampir kepada kita daripada urat leher kita. Dan urat leher kita duduk dalam kita. Duduk dalam kita. Jadi sebab itu kata ulama, maksudnya ialah Allah lebih hampir dengan kita daripada kita sendiri. Itu maksud dia. Allah lebih mengetahui kita. Sebab hampir di sini lah hampir ilmu. Allah mengetahui mana ilmu Allah lebih hampir kepada manusia. Bagi orang beriman pula, pertolongan Allah lebih hampir kepada dia. Daripada diri dia sendiri. Daripada diri dia sendiri. Wa ala kulli syai'in raqibun wa syahidun. Dia mengawasi, itu raqibun. Wa ala kulli syai'in, dia mengawasi dan menyaksikan segala perkara. Ala kulli syai'in raqibun, terhadap segala sesuatu. Raqibun, dia maha mengawasi. Wa syahidun, dan dia maha menyaksikan segala perkara. Hayyun qayyumun, dia maha hidup. Maha hidup. Maknanya Allah tidak akan mati selama-lamanya. Sejak azali dia hidup dan berterusan dia hidup. Qayyumun, maha berdiri sendiri. Dan dari segi tafsir, ini oleh sebab kita baca mata akidah, maka kita terjemah mengikut sifat 20 itulah. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Tapi dari segi tafsir, para ulama, kalau dia mentafsirkan dalam ayat kursi sebagai contohnya, qayyum ini bukan sekadar berdiri sendiri. Allah Ta'ala Tuhan yang berdiri sendiri. Dia tidak bergantung dengan yang lain. Tapi qayyum ialah mendirikan yang lain-lain. Makna yang lain-lain itu semua berdiri dengan sebab dia yang mendirikan. Macam Imam Ibn Athaillah tadi, dia sebut ada dua nikmat yang sekalian kewujudan, memang perlu bersyukur kepada Allah. Nikmat ijad dan juga nikmat imdad. Dan nikmat asal kejadian dan juga penerusan kepada kejadian. Sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, matan Imam Ibn Athaillah ini, dia sebenarnya bukan matan tasawuf semata-mata. Dia adalah matan akidah mengikut manhaj ahli tasawuf. Matan akidah di samping sufi itu, matan akidah mengikut manhaj ahli tasawuf. Dan hanya selalu orang kata Al-Hikam lah, Al-Hikam. Al-Hikam Ibn Athaillah ini, dia seolah macam nak menyaingi Quran. Itu bagi orang yang dia anti tasawuf lah. Apa duk mengaji hikam, tak mengaji Quran hadis. Tuan-tuan sekalian, cuba tuan-tuan hafal. Hafal hikam itu, hafal elok-elok. Hafal bizahiril qalbi. InsyaAllah selepas itu, baca mana-mana ayat Quran dan juga mana-mana hadis Nabi, InsyaAllah tahu macam mana nak memahaminya dengan pemahaman yang sahih. Dan di samping tambah satu lagi, iaitu penghayatan batin dia panggil. Penghayatan batin. Sama juga dengan, tapi yang ini cerita sajalah. Kalau tuan-tuan dan perempuan teringin lah dipanggil, nak berkongsi lah dengan beberapa dipanggil ungkapan hikmah. Kalau Imam Ibn Athaillah tadi, dia memang Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Asy'ariyah. Tapi kok-koklah teringinlah, sebab ada lagi ungkapan hikmah yang tajam, yang mengungkapkan makna. Kalau kita memahami dan membantu kita untuk memahami Al-Quran, di antaranya adalah puisi-puisi itu syair-syair Ar-Rumi. Syair-syair Ar-Rumi. Tapi kena bagi mantap sungguh-sungguh akidah Asy'ariyah. Sebab Ar-Rumi dan sebagainya ni, mereka ni ada part-part, ada bahagian-bahagian yang pendirian mereka itu pada zahir, ini sangka baik kita lah para ulama.
pada lapisan zahir itu memang bercanggah dengan akidah Asy'ariyah. Jadi kena faham sungguh-sungguh, mana kena tapisan lah. Ya, syair Rumi bagi ana sendiri pun pengalaman membaca, ini bukan kempen ya, kempen ana pun tak galakkan bagi orang awam ni, maknanya takut dia pergi lebih jauh nanti dia menukar pula, dia panggil mazhab akidah pula. Mengikut dia berminat dengan Ar-Rumi, kemudian dia tinggal Quran, tinggal hadis. Sebab dia orang panggil apa, tertarik dengan itu. Wa inna minal bayani la sihrun. Kata Nabi, sungguhnya daripada ungkapan-ungkapan itu benar-benar ada sihir. Ada sihir. Jadi dia menyihir kita lah sehingga kita meninggalkan Quran hadis. Sebab itu tuan-tuan sekalian, berminat dengan, maknanya Imam Ibn Athaillah sendiri pun dia tak akan setuju dengan kita kalau kita hanya mengaji hikam tapi kurang mengaji tafsir Quran dan juga hadis Nabi. Dia akan marah dekat kita kalau dia hidup. Karena Imam Athaillah ini dia mengarang hikam itu setelah dia menghafal Quran, setelah dia menghafal ribuan hadis, maka lahirlah hikam tersebut. Jadi sebab itu sama juga macam mana anda sebut, kadang-kadang orang boleh silap faham dengan ungkapan kita ini, tapi kadang-kadang kita mengaji matan fiqh dan kita tinggalkan pendalilan, maka tak akan sama mana-mana matan fiqh dengan Quran hadis. Dia panggil mukjizat. Quran hadis ni ada mukjizat. Matan fiqh hebat macam mana sekalipun, dia tak akan boleh mencapai tahap mukjizat. Jadi kerana itu ana selalu sebut, dipanggil seorang guru yang mengajar fiqh, seboleh-bolehnya dia kaitkan. Dia kaitkan, dipanggil matan fiqh itu dengan dalil Quran, hadis dan sebagainya. Maka itu lebih dipanggil menyempurnakan bekalan ilmu kepada masyarakat, dipanggil mendekatkan masyarakat kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quranul Karim. Cuma ustaz dia kena rajin sikitlah. Mana dia kena rajinlah, mana rajin merujuk. Rajin merujuk kepada kitab-kitab ulama yang ada dalil. Karena mukjizat di situ. Mukjizat berada pada Quran hadis. Dan tidak ada matan, sudah tidak ada mukjizat. Kerana dia tulisan manusia. Tulisan manusia. Kemudian kita selesaikan matan ni, kemudian kita berhentilah insya-Allah untuk hari ini. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun. La ta'khudhuhu, dia maha hidup, maha berdiri sendiri dan mendirikan sekalian makhluk. Tidak ditimpa mengantuk, apatah lagi tidur. Mengantuk ni dipanggil masih ada kesedaran. Adapun tidur ni makna tenggelam lah, sudah tidak ada kesedaran. Jadi Allah Ta'ala tidak mengantuk, apatah lagi tidur. Dia menciptakan badi'us samawati wal ard. Badi' al-badi'. Tuhan di antara nama Allah al-badi'. Dia menciptakan. Al-badi' ini kita terjemah, senang terjemah, kita kata menciptakanlah. Tapi al-badi' ini asalnya yang paling tepatnya ialah pembaharu. Makna dia cipta daripada baru. Dia panggil. Daripada kosong. Mana sebelum ni tidak ada, kemudian setelah dia ciptakan baru menjadi ada. Daripada itulah terbitnya perkataan bid'ah itu. Bid'ah itu ialah mengada-adakan sesuatu yang asalnya tidak disebut di syarak. Itu makna bid'ah. Suatu benda. Jadi sebab tu kalau benda tu ada, dalam syarak ada, itu tak boleh panggil bid'ah. Jadi sebab tu timbulnya dipanggil bid'ah idhafiyat ni tu. Kalau bid'ah hakikiyah, usul pun tidak ada, kaifiat pun tidak ada. Mana semata-mata baru dipanggil. Dalam agama ni benda baru, kosong. Direka-reka daripada maknanya daripada dasar lagi. Benda tu merupakan rekaan agama.
Tapi bid'ah idhafiyah ini usul tu ada, tapi kaifiat itu yang baru. Sebagai contohnya, zikir lepas solat. Yang zikir selepas solat dipanggil. Zikir selepas solat adalah hadis. Cukup banyak. Okay. Tapi kaifiat berzikir beramai-ramai tu, secara grup kumpulan tu, itu tidak ada dalam syarak. Maka dia panggil bid'atun idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Tapi kalau lepas solat, bagi-bagi salam saja, maka kita menyanyi lagu Negaraku. Contohnya. Lepas solat saja kita menyanyi lagu Negaraku. Itu bid'atun haqiqiyah. Kita, oleh sebab kita ni orang Malaysia, lepas sembahyang saja dah kita berhimpun, maka kerajaan menetapkan rakyat Malaysia untuk menimbulkan kasih sayang sama-sama sendiri ni, setiap kali habis sembahyang kita kena menyanyi lagu Negaraku. Itu bid'atun dipanggil, ditambah pada agama dengan daripada usul pun tak ada. Dipanggil bid'atun haqiqiyah. Memang dalalah lah. Tapi bid'atun idhafiyah itu khilaf ulama. Sebab usul dia tu ada. Mana dia buat ramai-ramai itu ialah benda yang disyariatkan. Tapi kaifiat cara buat ramai-ramai itu yang tidak disyariatkan. Dia sebagian ulama kata makruh, sebagian ulama kata harus, dan sebagian ulama kata haram. Itu bagian tegaslah yang nak mengekalkan bid'ah ni mesti, mana kullu bid'atin dhalalah, yang pegang pandangan itu maknanya tidak adalah bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah yang harus. Semua bid'ah tidak ditolak sama ada pada usul atau pada kaifiat. Duduk di situ. Jadi sekarang ni kita duk bahas tu sebenarnya bahas cabang. Dia kena bahas usul itu. Kena bahas usul, kena forum kat usul itu. Kenapa sebagian ulama agak longgar dan sebagian ulama agak ketat. Kena cari titik persefahaman dari sudut itu baru boleh selesai. Ini kita duk sembang di cabang. Padahal ulama-ulama berbahas di peringkat usul lagi. Itu yang menyebabkan tidak selesai itu. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala itu badi'us samawati wal ardh. Kita nak kaitkan dengan nama Allah Al-Badi' itu. Kerana Allah dia menciptakan daripada dipanggil kekosongan. Apabila dia menetapkan untuk mencipta sesuatu, ini macam mana Allah Ta'ala mencipta ni. Wa iza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun. Ni semua ambil daripada Al-Quran ni. Itu ana syurkan akidah Al-Haddad ini. Bagi kita Asy'ariyah ni, kita mengaji akidah matan ni. Kerana dia macam Mursyidah juga, dia iktibas, dia ambil daripada ayat Quran. Dia ambil daripada ayat Quran, jadi senang kita nak kaitkan dengan Al-Quran. Adapun matan As-Sanusi yang kita mengaji sebelum ini, dia matan ilmu kalam. Dia kena belajar mengaji juga, tapi kena dididik untuk jadi pendakwah. Kalau tidak mengaji teori je lah. Mengaji hukum akal, berkeruk dai, untuk memahami dia panggil cara ahli falsafah, ahli kalam, tiba-tiba balik lena di rumah. Tak ada siapa-siapa pun kita jumpa orang kafir. Sebab hujah akli ni sebenarnya kita tak perlu pun. Hujah akli. Sebab kita orang Islam ni dah yakin dah Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu maha berkuasa dan sebagainya. Jadi kita direct pada ayat Quran pun dah madai. Tapi bila kita nak berdepan dengan orang bukan Islam, yang belum Islam, tak boleh guna ayat Quran, maka pada ketika itu kena guna hujah akli, akal. Yang kena guna mantik dia panggil. Hujah mantik. Memahirkan diri kita dengan mantik, dan kita sebutlah kita kena tambah satu lagi, iaitu mantik istiqra'i. Mantik istiqra'i. Itu mantik empirical yang pada saintis yang sains guna hari ini, itu kena tambah. Istiqra' itu tidak digunakan oleh ilmu kalam, ahli kalam dulu. Sekarang kita kena guna kerana kita berdepan dengan para saintis yang bukan hanya berfikir rasional, tapi dia berfikir dengan secara pengalaman ataupun uji kaji dan sebagainya. Mana dapatan-dapatan sains yang baru tu perlu kita pelajari
untuk kita berhujah ataupun untuk kita mengiqna'kan orang lain. Jadi akidah cara ilmu kalam ni kalau kita pelajari dengan ungkapan jauharnya, ungkapan aradnya, jisimnya, jirimnya dan sebagainya, tiba-tiba kita tidak berhujah dengan orang bukan Islam, jadi tak ada fungsilah. Baik kita mengaji macam mana matan akidah Imam Al-Haddad ini, kalau sekadar untuk keyakinan diri kita sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita baca semua matan ni kerana kita menganggap penting, perlu. Sama ada tarik ilmu kalam pun perlu, sama ada tarik cara dia panggil muhaddisin pun perlu juga. Kemudian idza qada amran, apabila dia menetapkan untuk mencipta sesuatu, fa inna ma yaqulu kun fayakun, maka memadai dengan dia berkata kepadanya, kepada sesuatu yang dia nak jadikan itu, kun fayakun, jadilah kamu, lalu jadilah ia. Kun fayakun. Fil bid'i kanat kalimah. Itu dalam kitab Taurat. Dikatakanlah dalam kitab Taurat ada ungkapan fil bid'i kanat kalimah. Pada permulaan adalah kalimah. Maknanya permulaan kejadian alam ini adalah kalimat. Iaitu kun lah. Kun. Permulaan alam ini berlaku dengan kun. Kun fayakun dia panggil. Dan dia apabila dia menetapkan untuk mencipta sesuatu, maka madai dengan dia berkata kepadanya kun, jadilah kamu, fayakunu, jadilah dia. Itulah tuan-tuan sekalian, kita di sini kita berhenti insya-Allah, nanti kita sambung lagi siri yang kedua. Matan Imam Al-Haddad ini mudah berbanding dengan As-Sanusi. Jadi mungkin dalam 2 sesi selesai insya-Allah. 2 sesi boleh selesai insya-Allah. Cuma ini kita panjang sikit pada mukadimah yang kita cerita lebih sikit tadi di awal. Di samping ada beberapa istilah memang kuatlah. Ungkapan-ungkapan yang dibawa oleh Imam Al-Haddad ni memang ungkapan-ungkapan yang kita kata yang jamek dan juga manik. Bila kita fahami itu, senang kita nak faham konsep akidah secara prinsip yang dibawa oleh Al-Quranul Karim insya-Allah dan juga hadis Nabi. Cuma ada buat nota sikit bagi mengungkapkan akidah lah. Makna akidah Islam ialah akidah yang melepasi tahap i'tiqad. Akidah Islam ialah akidah yang melepasi tahap i'tiqad. I'tiqad ni Kristian pun i'tiqad, Buddha pun i'tiqad. Jadi akidah Islam ni dia melepasi tahap i'tiqad. Macam mana tu? Iaitu ia mencapai taraf ilmu atau ma'rifah. Sebab tu golongan sufi, ahli sufi, dia tak sebut al-alim. Dia tak sebut al-alim, dia sebut al-arif billah dia panggil. Al-arif billah. Orang yang arif, mana orang yang mencapai ma'rifah tentang Allah. Ma'rifah ni berada atas daripada i'tiqad. Kalau suatu benda itu keyakinan itu tidak benar, dia bukan ma'rifah. Tapi kalau dia benar sekalipun, tapi ikut-ikut orang lain pun bukan ma'rifah juga. Itu dia panggil, dia mencapai taraf ma'rifah, iaitu dengan memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, jazam hati, iaitu keyakinan hati yang bulat. Ini melepasi tahap zon, syak dan waham. Yang kedua, tetap, iaitu tiada kemungkinan berubah lagi. Mana kita akan mati atas akidah tu. Tak akan siapa-siapa main berhujah dengan kita pun kita tak akan berganjak. Tapi kalau i'tiqad orang Kristian, kalau kita pandai, akan berubah i'tiqad dia tu. Akan mengganjak dia tu. Tapi akidah Islam, orang yang mengaji Islam, akidah Islam benar-benar pengajian, dia tak akan berubah. Sebab itu, orang yang mengaji mazhab Asy'ariyah sungguh-sungguh, dia payah berubah. Yang sebab dia panggil akidah Asy'ariyah ni, dia adalah melalui zaman, dia panggil. Melalui zaman.
dan diyakini oleh ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar. Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti, syurah para ulama yang mensyarahkan kitab-kitab Quran, tafsir, hadis dan sebagainya. Mereka tak ubah akidah mereka daripada Asy'ariyah. Walaupun ada yang hidup sezaman dengan contoh macam akidah yang dikritik, maknanya orang yang kerap mengkritik Asy'ariyah ni adalah Salafiyah lah. Ya. Akidah Salafiyah. Cuba bayangkan. Imam maknanya kita menghormatilah. Kita tak nak orang kata apa bersifat tahrish pun tahrish ni maknanya mengapi-apikan kebencian pada orang lain, tak nak. Kita berbahas dari sudut akidah. Imam Ibn Taymiyah yang menjadi pegangan golongan Salafiyah pada hari ini, dia wujud, mana dia hidup, selepas dia itu datang dia panggil Imam Ibn Hajar, Imam Suyuti dan sebagainya, dan mereka membaca tulisan-tulisan dia. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, syarah yang mensyarahkan Fathul Bari Imam Bukhari, kan? Dan dia tulis dalam Durrul Kaminah, dia tulis biodata Imam Ibn Taymiyah dan sebagainya, dan dia menyanjung dari segi keilmuan dan sebagainya. Tapi mereka tidak pernah ubah akidah mereka untuk mengikuti dia. Ya, sebab mereka yakin, mereka tahu bahawasanya akidah Asy'ariyah ini adalah akidah yang paling benar. Ya, kalau tidak benar total, yang paling benar mengikut dipanggil manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu belum lagi Imam Nawawi rahimahullah. Dan juga boleh katakan ulama-ulama besar selepas itu semuanya kekal di atas akidah Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Dan satu kesalahfahaman bila menganggap ulama-ulama yang berpegang dengan tafwid, maka dia berpindah ke Salafiyah. Tidak. Salaf lain, Salafiyah lain. Ya, Salaf lain, Salafiyah lain. Selalu ada satu penulis Tuan Apati, dia kata disenaraikan ulama-ulama yang cenderung pada Salafiyah, di antaranya Wabah Zuhaili, kata dia. Atau Wabah Zuhaili. Kemudian di antara dia Abu Zuhrah. Di antara dia kata dia lagi Syekh Al-Qaradawi. Mereka masih Asy'ariyah. Cuma mereka tidak pegang mazhab khalaf. Mereka pegang mazhab salaf, itu tafwid. Dan mereka tidak menyatakan Tuhan di langit. Ya, mereka menyatakan bahawa Allah beristiwa dengan makna yang layak bagi Allah tadi ni. Ya, dengan makna yang layak bagi Allah. Kalau Salafiyah memang dia kata Allah Ta'ala memang berada di langit. Berada di beristiwa di atas arasy-Nya dengan makna yang layak bagi Allah. Tapi Al-Mu'tazilah kata tidak, bukan makna beristiwa, bukan makna Allah berada di atas arasy, tidak. Tapi makna apa? Makna yang layak bagi Allah. Ya, tapi bukan dengan makna berada di atas. Itu beza situ. Sama juga dengan Tok Guru Jadi pun sama. Ya, orang menganggap dia Salafiyah, bukan, dia Salaf. Masih Asy'ariyah, buktinya apa? Salaf, dia tidak mengiktiraf sifat 20. Salafiyah, golongan Salafiyah, dia menolak sifat 20 kerana dia kata itu akidah ilmu kalam. Ataupun sifat 13. Ya. Tapi Tok Guru Jadi, dia masih lagi menghuraikan sifat 20 itu. Sifat 13 sama dengan Abu Zuhrah, sama dengan Dr. Wabah Zuhaili. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, kena faham sungguh-sungguh beza di antara salaf dan juga salafiyah. Ya, salaf ini merujuk kepada dulu sahabat, tabi'in, tabi'in. Salafiyah ini adalah aliran dipanggil, aliran pada zaman ini. Sama juga Hamka Asy'ariyah, cuma bermazhab salaf. Cuba tuan-tuan cari buku dia, Pelajaran Agama Islam. Ya, Pelajaran Agama Islam. Dalam mengenal Allah, dia huraikan sifat 13. Ya, bukan sifat 20, sebab sifat 7 yang maknawiyah itu, sebagian ulama kata tak perlu. Sebab dia dulu terkandung dalam sifat ma'ani yang 7 itu. Ya, kena faham begitu.
Maknanya Hamka salah, Hamka Asy'ariyah tapi bermazhab salah. Mazhab salah. Sama juga dengan Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh Asy'ariyah tapi bermazhab salah. Cuma ada mirip-mirip dengan Mu'tazilah dalam masalah dipanggil tafsiran akal. Ada tafsiran Quran itu yang dia cenderung mentafsir dengan akal. Contohnya banyaklah boleh tengok dalam tafsir. Cuma yang dikatakan wallahu alam. Dikatakan yang orang kata apa, yang berbeza dengan Tok Guru dia itu ialah Rashid Ridha, Syekh Rashid Ridha. Syekh Rashid Ridha ni ialah Salafiyah. Maknanya dia Salafiyah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, wallahu alam, ini pandangan peribadilah. Hamka, Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, Hamka, mereka ini, perjuangan mereka ini adalah untuk membebaskan umat Islam daripada belenggu taklid. Itu perjuangan mereka. Dan mereka tidak mengajak orang Islam untuk bermain dengan masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ni masalah apa? Masalah Tuhan di langit ke tidak, takwil ke tak takwil. Dan dia maknanya pembaharuan dia panggil. Cuma bercanggahlah dengan kaum muda zaman dulu. Begitulah juga tokoh seperti Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kaum muda. Tapi bukan salafiyah, bukan. Bukan gaya dipanggil pengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab yang suka bermain dengan masalah khilafiyah. Pertembungan itu. Mereka ini adalah nak ajak orang Islam supaya jangan terlalu terbelenggu dengan turas. Baca turas tapi kena tafsirkan juga dengan mengikut konteks semasa. Tapi perjuangan dipanggil Syekh Muhammad Abduh Hamka ini telah dicuri, dia panggil. Telah dicuri oleh wallahu alam. Kalau ada sahabat-sahabat yang cenderung pada salafiyah, minta maaf banyak-banyaklah. Memang telah dicuri oleh salafiyah ini dan juga wahabiyah ini. Kalau istilah itulah, kalau dipanggil istilah yang digunakan pada hari ini. Iaitu tidak lagi menekankan kepada orang kata apa, membasmi taklid itu. Sebaliknya bermain dengan isu-isu khilafiyah yang titik bengit. Titik bengit ni dipanggil. Maka rugilah. Rugi. Dulu orang dah boleh terima contohnya Hamka dan sebagainya. Dan semua orang berminat. Di mananya apa-apa saja yang kita ucapkan termasuk dalam mazhab Syafi'i, kita cuba untuk kaitkan dengan dalil semula. Tapi sekarang ni bila datang dibawa polemik benda-benda khilafiyah ni, isu-isu khilaf lah, benda-benda khilaf ini, tahlil bid'ah ke tak bid'ah, kemudian Tuhan tu berada di langit ke ataupun Tuhan tak bertempat dan sebagainya, benda-benda sebegitu, itu sebenarnya di luar daripada perjuangan yang cuba dibawa oleh tokoh-tokoh yang baru. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian boleh rujuk satu ceramah yang disampaikan oleh Syekh Ali Jumaah yang menceritakan tentang Syekh Muhammad Abduh ini. Syekh Muhammad Abduh ini. Dan perjuangan dia yang asal. Jadi Syekh Muhammad Abduh ini tokoh masih mazhab Asy'ariyah. Hamka masih Asy'ariyah. Hatta Tok Guru Ni Aziz pun Asy'ariyah lagi. Dan begitu juga Tok Guru Jadi pun Asy'ariyah. Cuma bermazhab as-salaf dan mereka bukan salafiyah. Bukan salafiyah. Kerana salafiyah ini dia lain. Dia pandangan dia lain, iaitu orang yang dipanggil yang cenderung kepada tokoh, tiga tokoh lah yang utama, iaitu Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Yang lain Ibn Jauzi lain pula. Ibn Jauzi Asy'ariyah. Ibn Jauzi mazhab Hanbali dan Asy'ariyah, dan dia menentang sekeras-kerasnya aliran dipanggil aliran yang menyatakan Tuhan bertempat di langit. Dia menentang sekeras-kerasnya, dia panggil.
dan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Itu Salafiyah. Salafiyah ini adalah yang dipanggil yang kuat pegangan pada, dan kita menghormati semua ulama-ulama, dan kita lebih berbincang dari sudut ilmu. Kita tak nak berbincang dari sudut sentimen. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, yang nak masuk dalam forum kita ni, dalam grup kita ni pun kena ada minda tu lah. Kalau tidak, tak sesuai. Kerana kita tak mustahil, tuan-tuan sekalian, kita akan sampai satu ketika kita akan baca juga Aqidah Wasithiyah Imam Ibn Taymiyah, dan juga Usul Salasah Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab, Usul Sittah, Usul Arba'ah. Dan kita akan baca juga ke depan nantilah, setelah kita mantapkan kefahaman kita tentang Asy'ariyah ini, dan kita tak mau larilah. Jadi anak sendiri pun anak kata tak ada sebab untuk, insya-Allah kita minta istiqamah Allah Ta'ala tunjuk, bukan kerana kita rasakan bahawasanya kita ni dah berada dalam kebenaran yang mutlak, bukan, kerana kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala tunjuk hati kita ini. Bagi anak sendiri tak ada sebab untuk kita nak ubah daripada Asy'ariyah, kerana Imam Nawawi Asy'ariyah, Imam Ibn Hajar Asy'ariyah, Imam Suyuti Asy'ariyah, Imam Al-Aini, Badruddin Al-Aini yang mensyarah Fathul Bari, Imam Al-Hanafi pun Asy'ariyah, dan aghlabiah ulama utama dalam dunia ini pun adalah Asy'ariyah. Cuma kita bacalah, kita perlu baca juga matan-matan akidah salafiyah, kerana dia menjadi pegangan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita mutakhir ini. Jadi kita nak tengok di mana titik temu, di mana perbezaan, dan juga di mana titik temu tersebut. Agak panjang kita ini, melebihi masa, dan kita tutup di sinilah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana tutup sinilah, insya-Allah ya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Insya-Allah